Okey. Baik. Kita pergi kepada soalan kertas 2. Ingat soalan-soalan hukum linear sebenarnya adalah soalan yang dapat membantu kita untuk dapatkan markah. Okey, biasanya soalan hukum linear ni dia berada pada bahagian B. Bahagian B yang mana dia membawa markah sebanyak 10. Sebenarnya dia sangatlah senang untuk kita dapat 10 kecuali kita ada berhadapan dengan masalah perasaan malas. Apabila ada perasaan malas, memang kita tak boleh ke mana lah. Okey, so kita tengok contoh soalan 2017. Okey, soalan 2017 dia kata jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu uji kaji pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y tolak punca kuasa H sama dengan HK per X dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Okay. So sekarang dia bagi kat awak, dia kata di mana pemboleh ubah itu dihubungkan X dengan Y. Bila X dengan Y bermaksud X dengan Y ini belum lagi dihukum untuk dijadikan linear. Bermaksud X dengan Y ini adalah data mentah. Yang mana data ini apabila kita masukkan dalam graf, dia akan menjadi satu graf yang bukan dalam keadaan garis lurus. Okey, nanti cikgu tunjuk kat awak betul atau tidak benda ni dia akan jadi bukan garis lurus. Okey, kita cuba guna software untuk tunjukkan kat awak macam mana dia punya plot dia. Okey, kejap cikgu buka ya. Okey, baik, kita cuba masukkan nilai-nilai tersebut. Okey, nilai-nilai dia pertama adalah 1.5, 2.0, 2.0, 3.5, 4.5, 5.0, 6.0. Okey. Satu lagi dia punya Y dia adalah 4.5, 5.25, 5.5, 6.3, 6.34, 6.5. Okey. Sekarang kita plotkan dia. Okay. Bila kita plotkan dia, dia akan menjadi satu graf. Okay, cikgu cuba besarkan dia sikit. Dia akan jadi satu graf yang mana tengok dia punya data dia adalah berterabur. Ataupun kalau kita jadikan dia dalam keadaan plot, dia punya data dia akan jadi macam ni. Dia berterabur. Kerja kita bukan nak cari macam ni. Kerja kita adalah kita nak ubah paksi Y dengan paksi X, yang mana yang kita buat ni sekarang, graf yang kita buat ini adalah graf yang dalam keadaan dia punya apa? Dia punya paksi X dengan Y dia. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Okey. Sekejap. Okey. Graf yang kita dapat ini, yang kita ambil daripada data mentah tadi, sebenarnya Y ini. Okey, Y ini, besarnya, sorry. Okey, dia terlampau besar pula. Okey, pandang balik. Okey, Y yang kita dapat ini sebenarnya dia dalam lagi belum lagi dihukum linear. So ini adalah Y, ini adalah X. Okey, yang kita dapat ni. So soalan dia sebenarnya, dia akan paksa kita, dia akan paksa kita supaya kita akan tukar dia daripada dia tadi kita dapat daripada tadi tak jumpa. Okey, daripada tadi Y melawan X, kita akan tukar dia menjadi XY melawan X. Maksudnya XY melawan X tu adalah di atas ini akan jadi XY. Sini kita akan tukar dia. Kita akan tukar dia menjadi XY. Di sini
kita akan tukar dia jadi X melawan X tadi. Kalau cikgu tak silap, terlupa pula. Sekejap kita tengok balik. Okey, XY melawan X. Apabila kita apply dia XY melawan X, automatik benda ni apabila XY melawan X, dia bukan lagi menjadi graf macam ni, dia akan jadi totally berubah menjadi garis lurus. Zap macam tu. Okey. So, kita cuba buat slow-slow. Okey. Baik. Sekarang kita nak jawab soalan yang mana soalan yang pertama kita nak ubah daripada ini sebenarnya dalam keadaan dia punya Y dan X, kita nak ubah dia menjadi XY melawan X. Maksudnya kita nak ubah XY melawan X, barulah dia boleh jadi garis lurus. Okey. So, dalam erti kata lain, benda ni akan jadi Y besar. Ini akan menjadi X besar lah. Okey. So, kerja kita sekarang, pertama sekali, sebelum kita membuat graf, apa-apa pun kita mesti ada point lah. Kita mesti ada point. Point yang apa? Yang dia nak. Point Y dengan X. Okey. So, kerja kita sekarang, kita kira lah. Guna kalkulator. Kejap. Okey. So, ini kita kena pasti dulu. Ini sebagai X. Ini sebagai Y. Kita pun buatlah table. Ingat, table X di atas, Y di bawah, supaya kita tidak tersilap lah. Okay, so ini X mewakili X besar, XY mewakili Y besar. Okay, so kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so disebabkan dia nak X, kita salin je lah balik. Sebab dia tak suruh kita darab pun, kita tak salin. Yang ni 1.5. Sekejap, tukar color sikit biar nampak ni. Ini 1.5, 2.0, 3.5, 4.5, 5.0, 6.0. Kalau boleh kita jadikan dia 2 tempat puluhan lah. 2 tempat puluhan tambah kosong. Kosong macam ni. Okay. Seterusnya kita carilah XY. XY ni bermaksud X darab Y. So, X darab Y tu macam mana? Okay, X darab Y adalah kita ambil X. Nilai X berapa? 1.5 darab Y kita adalah 4.5. Sama dengan dapat 27/4 ataupun 6.75. Ini 6.75. Okay, lagi. Okay. Lagi. 2 darab 5.25. Sama dengan 10.50. 10.50. Okey, lagi. Teruskan perjuangan kita. Okey. Ni 3.5 darab 5.5. 3.5 darab 5.5 sama dengan 19.25. 19.25. Okey. 4.5. Okey, 4.5 darab 6.3 sama dengan 28.35. 28.35. Okey. Lagi 5 darab 6.34. 5 darab 6.34. So kita akan dapat 31.70 lah. 1.70. Okey, last sekali adalah 6 darab 6.5. 6 darab 6.5 kita dapat 39.0. Okey. So ini data yang mana yang kita akan guna untuk kita hukum dia menjadi linear. Okey. So sekarang macam mana kita nak plot? Okey, pertama sekali, langkah pertama sekali untuk menyelamatkan keadaan, kita nak plot. Pertama sekali yang kita perlu tahu apabila kita nak plot,
kita kena tahu kedudukan C dia. Okey, kenapa cikgu saya kena tahu kedudukan C? C ni apa dia? Pintasan Y. Okey, kenapa saya perlu tahu? Kenapa saya tak buat terus? Boleh je saya nak buat terus. Boleh, tetapi dia akan menyebabkan kita buat banyak kerja. Kenapa banyak kerja? Okey, contoh cikgu tunjuk kat awak. Okey, kenapa cikgu kata kita kena tahu dulu C? Okey. Kadang-kadang bila kita nak buat graf, kita biasanya kita akan lukis graf kita tu, kertas graf kan. Okey, biasa ni kertas graf kita. Katakanlah kita punya kertas graf, sekejap ni kita punya kertas graf. Okey. Okey, baik. Kita punya kertas graf kita macam ni. Kita pun lukis. Kita pun draw lah scale dia punya skala kan. Dia punya skala, kita buatlah skala ikut apa yang dia nak lah. Kita buat skala. Bila kita buat skala, kita ambil memang kita buat penjuru betul. Ini penjuru kertas kita. Memang betul-betul penjuru. Macam ni graf kita. Memang betul-betul graf. Tiba-tiba bila kita plot. Okey, plot sampai sini. Kan? Zap kita tarik, katakan kita tarik sampai sini. Okey. Bila sampai sini, sebenarnya kita memerlukan C. Okey, kita memerlukan C. Bermaksud kita pun ambil lah pembaris panjang kan. Bila pembaris panjang kita sambung. Aduh. Macam mana nak dapatkan C? Kita punya graf kita sampai sini je. Maksudnya untuk dapatkan C, maksudnya saya kena tarik panjang lagi, panjang sampailah dia bertemu dengan apa yang dia nak. Okey. So terpaksalah kita pun padam balik. Padam. Aduh, rupanya C dia duduk di kawasan negatif. Aku kena buat, maksudnya aku kena buat graf macam ni balik. Macam ni. Biar dia duduk tengah-tengah. Barulah bila kita plot, kita sambung, terkena pada C di sini. Boleh. So maksudnya, kenapa cikgu suruh awak cari C dulu menggunakan kalkulator supaya awak tidak buat kerja 2 kali. Ataupun 3 kali lah kalau kita tak tahu. Kadang-kadang kita tengok semua titik kita positif. Positif je cikgu titik saya. Saya dapat semua positif. Mana ada negatif? Tengok ni semua positif yang saya dapat ni. Ni semua positif. Memang semua positif. Tetapi apabila kita plot, kita memerlukan C. Kenapa kita memerlukan C? Sebab soalan seterusnya yang membuatkan kita perlukan C. So, apa yang kita buat? Kaedah pertama adalah kita cari C dan juga kedua kita cari M. M ini untuk kita cek kita betul atau tidak lah. Okey, so macam mana saya nak cari C dengan M? Okay, kita boleh guna kalkulator lah. Paling senang guna kalkulator. Okey, kita pergi on. Kita masuk menu. Kita pergi kepada statistik mana? Ni statistik alfa. Bukan alfa 6 Okey, so kita pergi pada 2 lah. Ni untuk kalkulator baru. Kalau untuk kalkulator yang lama, kita pergi kepada regression reg. Lepas tu awak masukkan lin. Lin tu bermaksud linear lah. Nanti cikgu tunjuk sekejap lagi. Okey, so masukkan 2. Okey, kita pun masuk nilai X kita. Ni X kita kan? Ni X kita. So kerja kita masukkan mereka-mereka inilah. 1.5 sama dengan 2. Ni 2 je lah kan? Yang kalkulator kot. 3.5 4.5 5 6. Okey. So sekarang cari yang atas pula. Yang atas apa dia? 6.75 10.5 19.25 28.35 31.7 39. Okey.
So kita pun tekanlah option, OPTN option. So kita buat 4 regression calculation, regression. So keluarlah dia y sama dengan, okey, inilah kerja kita. So kerja kita sekarang y a tambah bx tu kan. Okay. So y sama dengan a tambah bx dalam kalkulator lah. So b ni merujuk kecerunan, a ni merujuk kepada c. Okay. So c kita nilai berapa c kita tu? Tengok. C kita adalah negatif 4.30. Negatif 4.30. Kita punya M kita, kita tengok sini, tengok M kita adalah apa tu? 7.17. 7.17. Okey. So apa yang kita buat? Kita pun tengok, oh, C aku adalah negatif. Apabila negatif, memang nak tak nak, apabila negatif, kita diharamkan sama sekali buat graf macam ni. Tak boleh. Kenapa? Sebab kita perlu tarik panjang untuk dapatkan C kan. So apa yang kita buat? Kita cuba tengok nilai C dia berapa. Nilai C dia, tengok nilai C dia mana tadi. Nilai C dia berapa? Negatif 4.3. So kalau negatif 4.3 bermaksud kita boleh start dengan 5 lah. Kita boleh start dengan 5. Kita boleh start dengan negatif 5 kat bawah. Negatif 5. Kita tengoklah dia punya XY tu, dia kata apa? Using a scale, menggunakan skala 2cm kepada paksi X 1 unit, 2cm 5 unit. Bermaksud kita pun buatlah graf kita macam ni. Okey, sekejap mana tadi? Tengok. Okey, kita pun buatlah graf kita macam ni. Okey, buat dulu. Sebabkan C tu negatif 4 tadi, kita buat sini negatif 5, 0, 5, 10, 15. Dah ada kosong. Kita tengok lagi X kita. Kita tengok pula X kita ada tak positif semua. Okey, positif semua, tak ada masalah lah. Maksudnya katakan inilah penjuru kertas kita kan. Ni penjuru kertas kita. Yang ni jangan tengok. Ini jangan tengok. Okey. Yang ni penjuru kertas kita. Ini penjuru kertas kita. Okey. Ataupun ini sebagai penjuru. Tak ada masalah. Okey. So awak pun nanti kosong, maksudnya kita punya ni macam ni lah. Gitu, tak ada masalah. Okey, boleh So kerja kita dah jimat masa. So sekarang kita nak plot lah. Kita nak plot. Okay. So kita nak plot. Kita cuba buka graf. Okey, kejap Okey, baik. Kita pun cuba plot lah. Awak plot sendiri dalam buku cikgu, sebab cikgu nak jimatkan masa kita. So cikgu masukkan lah titik dia 1.5. 1.5. Sorry, tak keluar. Okay. 1.5. Lepas tu 2, 3.5, 4.5. Lepas tu 5, 6. So sekarang kita masukkan Y dia 6.75, 10.5, 19.25, 28.35, 31.7, 39. Okey. So sekarang awak plot lah. Awak plot guna graf. Cikgu plot senang guna GeoGebra je, cepat sikit. Okey, so sekarang kita pun, cikgu nak tunjuk kat awak lah apa yang akan terjadi nanti. Okey, so kita pun buat gini. Okey, kita besarkan dia. Okey, so sekarang cikgu tambah dia biar dia nampak graf, kita nampak grid dia lah. Okey, so sekarang kerja kita
kita nak cari, okey, ni adalah apa yang kita plot lah, ataupun apa yang awak plot. So plot nampak tak dia macam dah jadi straight tadi. Kalau kita perasan tadi dia berterabur kan, dia berterabur. Yang ni dia dah jadi macam seumpama straight, cuma dia tak akan jadi straight line seperti straight line yang kita belajar dalam Math Modern lah. Sebab tu ini namanya kita panggil best fit, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil apa dia? Kita panggil dia sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Okey. So macam mana kita nak tengok dia? Okey. Step yang pertama adalah awak ambil awak punya graf tadi. Dengan graf awak ambil tadi, awak dapat awak punya C berapa? Kita punya C kita adalah negatif 4.3 kan. Okey, negatif 4.3 awak pun ambil lah negatif 4.3 katakanlah. Contohlah awak ambil negatif 4.3 lah. Okey, ni kenapa cikgu ambil? Sebab apabila kita plot, katakan plot. Okey, plot sini kan. Okey. Negatif 4.3 ni dia seumpama tempat tujuan kita. Katakan sinilah negatif 4.3 kan. Okay, negatif 5, negatif 4.3 lebih kurang lah. Kita letak satu sini. Okey, kita letak ini sebagai tujuan. Okay, tujuan ni maksudnya kita tambat pembaris kita kat sini. Okay, kita tambat pembaris kita. Kita ambil satu best fit yang cantik punya. Tetapi ini sebagai tujuan kita ataupun rujukan kita. So cikgu pun ambil ni, zap, tarik atau tarik macam mana cikgu? Tak ada pembaris, tarik zap gitu. Tekan terkena satu. Tapi kalau kita guna pembaris lagi cantik lah. Awak cuba balancekan atas, kedudukan titik atas dan bawah. Lagi cantik apabila atas dengan bawah tu yang tak terkena tu, katakan ni 3, atas 3, lagi cantik katakan gini. Terkena satu, tak ada masalah. Janji dia balance atas dengan bawah. Ataupun boleh tak cikgu kalau bawah 2, atas 1 contoh dia. Boleh, tak ada masalah. Cuma dia jangan over lah. Kalau sini ada 4, tak kena. Sini 1. Ni tak cantik lah. Tapi boleh juga kena, tak ada masalah. Okay, so ini adalah graf yang cara untuk awak lukis. Awak letak dulu C yang kita cari guna kalkulator tadi untuk tujuan kita sebagai kita punya tujuan lah, kita punya tempat pembaris kita nak bergerak, pusat dia. So kita letak pembaris kat sini. Letak gini, kita pun gerak gerak lah pembaris kita tu kiri kanan supaya kita dapat balance titik atas dengan bawah. So ini graf yang kita akan dapat lah. Okay, graf kita adalah kita akan dapat gini. Okay. Sebenarnya dia akan ada lagi kat bawah ni sebenarnya. Dia akan dapat lagi kat bawah. Okay, so nampak sini. So tengok balance. Cantik atas 1, ni 2, semua 1 ya tak kena. Okey, tak ada masalah janji balance. Okey, cantik dia punya best fit. Ini namanya best fit dia lah. Okey, boleh. Okey, so sekarang kerja kita. Okey, settle untuk bahagian plot graf. Berapa markah ni plot graf? 4 4. Pertama syarat dia untuk dapat 4 apa dia? Pertama sekali, syarat untuk dapat 4 adalah kita menggunakan skala apa yang dia bagi ke awak. Awak jangan degil, ini adalah markah yang pertama awak. Jangan degil. Buat apa yang dia nak. So, plot dan awak dapatkan garis lurus penyuaian terbaik, awak akan dapat 4 markah kat situ. So, mana lagi 6? 6 itu kita akan kira apabila melibatkan soalan B. So soalan B barulah mula pengiraan kita. Okey, cuba kita tengok sekejap. Okey, baik. Inilah yang kita akan dapat graf yang apabila kita plot tadi. Kita akan dapat cantik kita akan dapat, cuba tengok kat sini. Kita punya negatif 4 tadi. Negatif 4 ni sorry, ni negatif 4 yang kita buat ni sebagai apa kata
kita punya tempat tujuan kita. Ini sebagai tempat tujuan lah. Yang pertama sekali kita kena ada kat sini. So, inilah yang akan jadi tempat untuk kita menggerakkan pembaris kiri dan kanan ataupun atas bawah untuk kita samakan line ni. Untuk kita dapatkan yang mana garis suaian yang terbaik lah. Okay. Boleh Okay. So, sekarang kerja kita akan cuba dapatkan soalan B lah. Soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan B. Tengok soalan B. Okey, baik. Kita dah dapat graf tadi. So, kita mulalah jawab soalan B. Dia kata dengan menggunakan graf DB, cari nilai H dan nilai K. Kita pun tengok persamaan yang dia bagi tadi adalah persamaan dia adalah kecil pula, besar sikit. Okay. Persamaan dia bagi adalah Y tolak set H sama dengan HK per X. Ini persamaan yang dia bagi, yang mana persamaan ini belum dihukum linearkan dia. Okay. So, bila kita hukum linear tadi yang kita lukis tadi, kita jadikan atas adalah XY, bawah adalah X. Bermaksud ini melawan ini. So, kita kena ubah benda ni yang sebelum dihukum, kita ubah dia. Bermaksud kita hukum dia supaya dia dalam keadaan X, Y dengan X. So, kalau cikgu tengok kat sini, macam mana aku nak buat ya? Okey, Y ni jadikan dia ada X. So, kalau nak jadikan dia ada X, Y tolak H ni kita darabkan dengan X. Yang ni pun darab X juga, kiri dan kanan, supaya balance lah. Okey, so bila kita darab, kita akan dapat X, Y tolak set H X sama dengan potong-potong hash K. Okey, dah nampak boleh buat ni, maksudnya aku kena buat Y sama dengan MX tambah C, atau dalam erti kata lain, Y besar ni akan jadi XY sama dengan MX ni, X kan, tambah C. So, sekarang relatekan dengan benda ni. Oh, maksudnya XY mesti duduk depan lah kalau aku nak buat. Okay, jadilah dia XY sama dengan ni, bawa ke sini, dia jadi set HX tambah HK. Okay, so kita tengok ni dah ada. Okay, ni X dah ada, X. Okay, betul. Oh, ini sebagai C, ini sebagai M. So, bermaksud ini adalah M, ini adalah C. Okey, boleh so, sekarang macam mana saya nak dapatkan M, cikgu? Okey, sekarang kita nak dapatkan M, kita kena buka lah graf kita tadi. Okey, kita pun buka lah graf kita.